dengan naratif dia. Sebab Okey, saya okey, dah okey, masak dah. Pakcik, Okey, pakcik okey. dengar saya. Pakcik terangkan aja biar saya kontrol. Jangan terperangkap dengan motif dia. Saya tahu apa yang dia nak bawa. Dia saya dah hadam dah. Jadi Gini, dia takkan, saya tak akan terperangkap dengan naratif dia. Pakcik teruskan apa yang pakcik nak cakap. Mani, sebenarnya selepas raya ni nanti saya akan buat memo pada pemuda. Ya, Terimalah saranan Anwar itu. Kalau dia orang tak mau, saya akan bawa benda ni ke mahkamah. ya, Biar saya habis 10-20 ribu lagi. Hati saya puas. ya. Sebab saya telah dipergunakan dan bukan tak saya minta dikenang. Saya nak bawa ke Pakcik Zubir beginilah. Setan ni, yang bernama Acap ni, yang naik ni, dia bukan naik nak berpersoalkan pakcik, nak tanya berkenaan dengan infak, berkenaan dengan gaji bermaruah. Dia jadi tercabar sebab pakcik kata, pakcik telah mengakui bahawa pakcik jadi ejen fitnah kepada PAS. Dia naik ke atas ni sebab pakcik kata, pakcik mengakui apa yang dikatakan oleh PAS kepada DAP, kepada PKR, kepada Harapan dan juga UMNO itu satu masa dahulu adalah satu fitnah semata-mata. Dia rasa tercabar dan dia mainkan isu. Kononnya pakcik kata, oh adakah pakcik lawak apa ni, adakah pakcik lawak infak tak ikhlas. Adakah begitu? Jadi dia panas pakcik. Pakcik teruskan. Pakcik cerita balik apa fitnah lagi yang disuruh sebarkan pakcik. Silakan. Ginilah, kita tengok ada Razman Zakaria lah. Akhirnya dia minta maaf pada PMX. Tak berterusan dia punya fitnah. Tapi dah fikir berani lagi mengatakan itu, ini di depan saya. Tengah di depan uji makan ni. Jadi fitnah. Fitnah juga. Fitnah. Saya Islam ke tu pakcik? Islam ke tu? Bagi saya Islam pas lah. Islam pas sajalah. Okey, faham. Setan panas tu. Bakal lagi pakcik, bakal. Bakal lagi pakcik. Bakal lagi. Saya tak akan tutup mulut saya sampai pelarian 16 besok. Saya akan tutup. Saya akan tegur mengeluarkan apa benda yang tersirat hati saya 23 tahun saya bersama PAS. Saya akan hancurkan dia orang punya naratif ni. Bongkar lagi pakcik, bongkar lagi. Saya nak tanya pakcik lah, duit-duit Temino yang tu dikutip oleh PAS ni, ke mana perginya pakcik? Dia pernah audit ke? Dia pernah beritahu ke? Buat apa ke? Ada yang ni tak pernah audit. Di cawangan saya pun setahun pun 300-400 ringgit kita bagi walaupun kita tak sebanyak mana. Ya. Di satu parlimen itu berapa cawangan duk ada, bayangkan. Dan pelakaian lepas tu mewah kehidupan diorang. Tak perlu lagi Tomilo kononnya. Tapi kita infak juga untuk perjuangan ini. Astagfirullahalazim. Tunggang betul kan? Pelakaian terbaru ni pelakaian terbaru ni kan. Kita terkejut. Saya punya pakcik, bakal lagi. Setan panas tu. Mana dapat duit segini banyak? Astagfirullah. Mana dapat duit segini banyak? Masa pelakaian baru ni dulu. Ya. Jadi inilah saya akan bongkar terus bongkar. Ya. Encik Zubir. Saya sokong daripada belakang pakcik Zubir jangan risau. 5 tahun umur saya kepanasan tu. Encik Zubir. Ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih di atas kesedaran Encik Zubir untuk kembali ke pangkuan jalan yang benar Encik Zubir. Ya? Ya. Datuk, senang macam ni. Dulu masa arwah Tunku Ni Aziz ada, tak macam ni, PAS ni. Tak macam ni. Cukup ni, dia orang boleh terima DAP bersama lah hidup apa semua untuk memenangkan diorang. Memenangkan kami. Betul, tapi setelah putusnya perhubungan, diorang mula dah kata DAP tak betul. Ini tak betul. Jadi, naratif inilah saya akan bawa pada pengundi. Saya memfitnah diorang. Teruskan Encik Zubir, teruskan usaha Encik Zubir. Saya bukan takut kepada kepada Sultan ke apa ke, saya takut kepada Allah Ta'ala. Itu je. Alah, takut dengan Acap. Itu macai je pakcik, dia tu macai je, macai yang tengah kepanasan. Okey, bagi Abang Salman dulu. Saya tadi nak turun nak bagi Abang Salman dah naik dah, bagi Abang Salman bercakap. Pakcik. Pakcik. Abang, saya ni cucu pakcik, saya sangat menghormati pakcik. Saya sangat terpegun lah, sebab tu saya duduk diam-diam, saya menghormati. Saya seorang anak muda pakcik yang boleh saya cakap sebagai hingusan lah dalam politik ini. Apabila pakcik bercerita pengalaman pakcik bercerita kebenaran dari side pakcik,
hanya iblis saja yang akan kepanasan. Pakcik, syaitan saja yang akan kepanasan. Saya ingat syaitan semua diikat, rupanya ada terlepas ekor. Tapi buat macam mana kan? Sebab kita tahu syaitan ini, syaitan sekor ni dia susah lah, memang susah lah sangat lah. Pakai tanjak Salman. Syaitan pakai tanjak. Saya ucapkan ribuan terima kasih dan tahniah lah kepada Pakcik Zubir, kerana dia walaupun sebenarnya walaupun ni jauh di dalam sudut hati mereka, Pakcik Zubir, dia orang dah sedar dah sebenarnya. Tetapi ego dia, biasalah ego ni dia tak boleh nak kalahkan ego dia. Jadi dia hanyut dengan perjuangan parti politik. Macam Pakcik Zubir, saya ucapkan tahniah lah Pakcik Zubir, ketepikan ego itu. Bukan senang tau nak naik ke atas kotak dan mengaku aku pernah buat fitnah. Kau pernah dengar? Panel pernah dengar ke siapa, Sanusi ke siapa-siapa yang berjawatan besar apa even sekali pun mengaku aku buat fitnah ni, dulu aku buat fitnah, sekarang ni aku nak tebus balik. Tak pernah ada. Puak-puak PAS ni yang berapa banyak puak-puak pimpinan PAS ni berapa banyak buat fitnah apa semua tu. Pernah ke dia orang sedar dan kembali ke pengkajian kononnya nak membetulkan fitnah-fitnah mereka? Tak pernah. Sampai kan didapati bersalah di mahkamah pun dia orang terpaksa minta maaf. Kalau mahkamah tak arahkan dia orang minta maaf, dia orang takkan minta maaf ni. Ya. Tetapi Pakcik Zubir ni dengan besar hati, saya sangat respect. Bukan senang nak came up macam ni dan mengakui, iyalah tak apa, diampunkan atau tidak itu kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dimaafkan ataupun tidak itu bukan urusan kita. Yang penting dah sedar dan berani macam ni lah. Saya ni bukannya orang hebat Pakcik Zubir. Saya budak lagi. Dan ada seorang lagi lah iblis tu yang baru setahun jagung ataupun hingusan dalam politik ini. Ya, hanya syaitan politik nak mempertikaikan Pakcik Zubir ni punya infak, nak mempertikaikan Pakcik Zubir punya sumbangan. Sepanjang 24 tahun Pakcik Zubir dalam PAS. Pakcik Zubir tak payah cerita lah kat saya. Saya pun kalau 24 tahun dalam PAS, takkanlah dari tahun ke setahun Pakcik Zubir nak kekal dalam PAS tanpa membantu PAS langsung sampai ke pasti. Bila Pakcik Zubir sumbangkan kepada pasti tu, nama Pakcik Zubir bukannya orang kenal pun. Orang kenal apa? Pasti. Dia orang tak kenal. Ya, dia orang akan kenal pasti. Bukan dia orang kenal DAP. Dia orang tak kata bagusnya DAP, pasti ni. Bila pasti bang Pakcik Zubir asaskan itu bagus, dia orang tak puji DAP, dia orang tak puji UMNO, dia orang tak puji Donald Trump. Tak. Dia orang akan puji apa? Dia orang puji PAS. Yang dapat susu punya lembu punya susu, sapi dapat nama. Bila Pakcik suarakan benda ni, kepanasan. Dia tak boleh dengar kat bawah ni. Sebab apa tau? Sebab dia kata, kalau aku tak naik ganggu Pakcik Zubir ni, mampus ni, naratif ni sangat bahaya kepada Perikatan Nasional, sangat bahaya kepada PAS. Jadi aku ni sebagai iblis, sebagai syaitan, aku kena naik dan ganggu Pakcik Zubir bercerita kebenaran. Syaitan ni, Pakcik Zubir, syaitan ni dia tak suka orang bercerita kebenaran. Inilah kerja syaitan. Bila orang bercerita kebenaran, dia akan ganggu. Ini kerja syaitan, betul. Tengok betul-betul. Bukan saya nak letak hukum orang syaitan ke apa ke tak. Tapi ada nilai sendiri, ada tengok sendiri. Apabila Pakcik Zubir ni naik mengaku dia ni pernah buat fitnah, bukan senang tau nak mengaku macam ni. Bila dia naik mengaku dia apa tau, dia macam bertaubat, dia nak perbetulkan balik. Dan datang lagi suara-suara siapa selalu berbisik untuk menyesatkan balik. Aku nak celah sikit kejap Pakcik Zubir. Sebab itu saya suruh Pakcik Zubir teruskan saja tadi. Sebab itu saya tak benarkan, tak bagi ruang untuk kita ni layan sangat. Sebab saya dah masak dah. Bila dah Pakcik Zubir jawab, dia akan play victim. Apa ni, tuduh saya dan sebagainya. Dia nak larikan naratif kita. Nampak tak? Kepada orang yang masuk nama masuk ni, saya nak, walaupun siapa kamu, walaupun dengar di bawah, saya dah hadam dah. Nampaknya aku dah matang dah dalam handle korang ni. Jadi, ya. Saya ni sebab bawa naik si setan ni supaya kita boleh panggang. Kalau yang dekat bawah ni dapat bau je. Pakcik Zubir, saya ada satu persoalan nak tanya. Terima kasih yang ni, terima kasih yang ni. Tak habis lagi? Okey, sorry. Berkenaan dengan syaitan, jadi ni contoh lah kan. Kita main game. Tiba-tiba kita masuk waktu azan. Kita nak buat perkara betul ni kan. Kita nak tinggalkan lara ni, main game, kita nak pergi solat. Dia akan ada datang bisikan. Buat apa kau pergi solat? Jangan solat, tak payah solat lah. Buat apa kau solat? Teruskan main game apa semua. Inilah syaitan, inilah iblis. Dia takkan bagi kita buat kebenaran apa Zubir. Kan? Dengar betul-betul. Jadi, viewer ada 1,200, 1,300 orang, nilai sendirilah. Ya?
lagi kan, pakai tengkolok baru nampak. Ingat Baru macam nampak ni Islam tu tiket Melayu. Pakai tengkolok. Salman, satu lagi Pakcik Zubir, saya nak pesan Pakcik Zubir, jangan terperangkap dengan mereka ni. Sebab satu moto yang mereka pegang, if you cannot convince them, confuse them. Kalau tak boleh nak yakinkan mereka, confusekan mereka. Dia try nak confusekan Pakcik Zubir tadi. Aku seronok yang ni. Aku kenal si Iblis ni lama dah. Dia kalau dia buka kamera tu, maksudnya dia dah menggelupur dah tu. Koyak. Mana-mana dulu pun, ni apa dengar betul-betul Aku kenal sangat. Tanyalah mana-mana panel atas ni yang mana memang dah kenal dia sangat. Kalau dia buka kamera tu, dia buat muka masam tu, muka pura-pura senyum je ni. Bila dia buat muka pura-pura senyum tu, bermaksud kata dia dah habis koyak rabak dah tu. Dia dah kata dia tak boleh tahan dah. Dia nak expresskan dia punya sebab Yani suruh basuh. Dia nak expresskan dia punya kekecewaan. Dia nak expresskan dia punya kesedihan tu, dia tak boleh nak cakap dah. Jadi dia nak tunjuk melalui muka dia. Dia nak tunjuk dia okey, dia nak tunjuk dia selamba. Ya. Lepas tu dia menganjing. Last sekali dia menganjing. Nak percayalah cakap aku. Aku okey je, aku tak kisah pun, aku steady. Tak ada salah pun. Nanti dia nak turun, dia akan menganjing Salman. Itulah trik dia. Nanti dia turun dia menganjing lah. Aku tahu sangat lah perangai Acap ni. Jangan bangga, sabar. Jadi kita tahu modus operandi dia ni. Dia menganjing, okey menganjing. Lepas tu turun, jadi kita mana? Room Yusman. Oh, saya menang dalam room tu. Saya balon. Dia balik kat top pekong dia. Saya balon Pakcik Zubir tadi apa semua. Orang nak kenal sangatlah. Bagi saya cerita sebenarnya 2 hari lepas. Rabak dah tu, koyak rabak dah tu. Bagi saya cerita sikit 2 hari lepas punya cerita. Pakcik Zubir kejap Saya betul-betul kesian lah kan. Saya kesian orang yang terpaksa up. Dia terpaksa masuk lift, tekan sendiri lift. Kadang-kadang dia terpaksa basuh bakul. Dia kena angkat bakul tu sendiri. Lepas itu dia bersohor, dia menang ni. Dia seolah-olah dia jumpa telur sebiji. Konon dia telah bertelur, digius kampung. Lebih kurang macam itu. Jadi sikit ni. Ya. Jadi saya nak tanya, adakah perlu saya pakai tanjak ni atau saya kekalkan BDP PAS ni lagi? Saya minta ni. Dah. Okey dah tu, okey dah. Tak ada Okey, masalah. saya ingat saya nak pakai tanjak. Aku nampak Melayunya kuat, Islamnya kuat. Jadi saya kekalkan DP dia. Image PAS tu kena kekalkan. Ya. Sebenarnya gini, 2 hari lepas saya macam inilah cerita dia. 2 sekawan ni, pahlawan sama dengan Walpak. Dia menganjing saya, orang tua nak mampus lah apa semua. Diorang bantai saya bila saya menedah ke cerita-cerita begini. Akhirnya dia dah tak tahan, dia terjun balik. Saya dah 64 tahun. Politik ni bagi saya dah cukup masa. Inilah dia. Walpak masih butang dengan saya. Pahlawan masih butang dengan saya. Tadi di room apa ni, Suku Aiman. Dia bila saya naik, dia terjun macam kepala dulu. Sebab dia butang saya. Belum saya masuk dulu. Tak apa Pakcik. Saya ada satu soalan dah Pakcik. Ya. Panjang 24 tahun dah Pakcik dalam PAS. Relax Ari. Aku nak beritahu perkara ni lah. Sekarang ni ada seseorang yang cuba nak buat muka-muka selamba. Kononnya dia relax je. Dia kena balon pun. Tak apa yang ni. Dia relax je. Jadi tak apa. Aku sambil kopek bawang je cakap dengan depa ni, tapi tak apalah. Kau kenal tak orang yang poker face? Inilah poker face. Kita tahu. Dah setahun dah bermain dengan dia ni. Okey, Pakcik Zubir. Saya ada satu soalan. 24 tahun ni Pakcik Zubir dalam PAS. Hadiah wang punya keputusan ke? Adakah hadiah wang punya buat keputusan tentang keseluruhan organisasi ataupun orang lain? Boleh saya tahu tak? Sebab dia banyak sangat kali tak kena ni. Hari sini. Sebenarnya dalam perjuangan kami ni sebenarnya keputusannya dia awang buat. Dia langgarnya apa ni Majlis Ulama. Apa ni tak ke yang di atas kena Majlis Ulama, dia langgar, dia buat keputusan. Banyak benda-benda yang berlaga selama hari ni dia lah yang naratif dia lah. Saya tahu 23 tahun saya memengerti. Tapi oleh kerana saya sayangkan perjuangan, saya teruskan. Tapi di tahun ini saya terpaksa kona, saya terpaksa U-turn. Saya takut dengan apa ni? Dengan janji Allah. Itu je. Pakcik Zubir, jangan tanya soalan boleh.
nak tanya satu je. Pakcik Zubir. Ya, Cik tanya dulu. Okey, Pakcik Zubir setuju tak? Selepas ketiadaan arwah Tok Guru Nik Aziz, PAS ni dah jadi caca merba dah. Betul tak? Betul. 1000%, bukan 100%, 1000%. Sebenarnya kehilangan tuan guru kita, ulama tersuruh dalam PAS itu membuatkan PAS ni caca merba. Pakcik, saya nak tanya Pakcik Zubir ya. Kejap. Kewujudan pasti ni. Kejap. Sebelum kau tanya tu Acap, kejap. Aku nak bagi tahu Pakcik. Saya minta sangatlah Pakcik yang sudah lama bersama-sama dengan PAS, yang berjuang dengan PAS, dengan keikhlasan Pakcik apa semua, dan akhirnya Pakcik tersedar bahawa selama hari ini, terutamanya selepas kematian almarhum Tuan Guru, dan akhirnya Pakcik tersedar bahawa Pakcik sekarang ni bersekongkol bersama PAS, memfitnah dan sebagainya. Jadi sebagai orang lama yang dahulu yang yakin dan percaya perjuangan PAS ini di landasan yang betul, dan akhirnya Pakcik U-turn, apakah nasihat Pakcik untuk budak-budak yang baru nak up seperti si Acap Setan ni? Silakan Pakcik. Nasihat Pakcik. Okey. Untuk Acap, saya tidak menasihat dia fikir sendirilah. Dia sudah ada panjang akal, dia orang dia punya pemikiran pun hebat daripada menteri lagi saya tengok. Bagi saya pada view terima kasih 300 orang ni, cubalah kita sokong kerajaan perpaduan ini. Kalau kuat MP-MP ni, BP Islam ni dalam kerajaan ni, apa yang kita takut dengan DAP ni kita boleh patahkan. Ya, saya cukup kesal. Yang saya boleh dihutan dengan apa? Bila YDPA minta kita bergabung, diorang dengan sombongnya tak mau. Kalaulah seandainya PAS ni tinggalkan Perikatan Nasional ni, tinggalkan ABOH tu, jadi kita dah kuat di parlimen. Jadi kerana itu diorang tak mau, jadi saya cukup kesal. Itu merupakan peratusan untuk berprinsip, Abang Zubir. Tok Guru berprinsip dalam hal tu. Okey, tak apa Abang Zubir. Saya agak risau sikit Pakcik Zubir. Takkan Salman Sultan tak boleh tanya soalan. Zubir, saya agak risau sikit Pakcik Zubir. Apabila Pakcik Zubir terus bercakap, nanti saya risau janggut orang lain hancur. Sebab orang tu dia share umut janggut je. Dia nak hancur janggut dia. Dari segi psikologi, Salman, kalau dia resah lah tu. Ni, dia urut janggut, urut dagu atau pegang dagu. Itu peribadi bro. Janganlah bawa peribadi dalam politik. Itu bermaksud orang tu tengah resah. Dia resah lah tu. Nak hancur. Cara psikologi, memegang dagu, mengurut dagu ataupun memegang apa-apa janggut ke apa urut janggut, dia orang tu tengah resah. Psikologi lah. Itu peribadi. Janganlah ni kalau sekali dua okey lah. Ni aku tengok dah hancur dah janggut tu dia umutnya. Gini. Lalu kita nampak apa dia janggut. Okey. Bagi saya tanya soalan boleh. Janggut dia. Tapi Miong dulu suka ambil sikat. Dia sikat rambut dia. Itu Miong punya trademark. Pakcik Zubir, saya jawab soalan saya dulu. Nanti Pakcik Zubir, yang ni win. Saya bagi sokongan 100% kat Pakcik Zubir. Itu dia. Seorang janggut, seorang sikat, win. Satu sikat, satu janggut. Tapi saya risau takut dia jadi botak terus macam apa ni. Sabar. Bagi saya tanya soalan kat Pakcik. Kewujudan pasti ni dah lama. Kenapa penganiayaan pada guru pasti ini kerana gaji rendah, kerana apa sistem pasti yang tidak betul ni baru sekarang diungkit. Sewaktu duduk PKR bersama dengan Pakatan Rakyat, kenapa waktu tu PKR tidak menegur PAS? Kalau ada teguran tu, bagi tahu statement waktu tu. Yang ni ketika itu Pakatan Rakyat bukan kerajaan. Sekarang Anwar Ibrahim dia jadi kerajaan. Dia nak membela tu guru pasti tu. Tak jawab soalan Pakcik. Pakcik, okey, sekejap macam ni Pakcik. Topik kita tadi berkenaan dengan fitnah. Sekarang ni bukan jawab soalan. Bukan berkenaan dengan guru pasti. Kenapa nak tiba-tiba datang ubah tajuk? Jadi aku jawab mudah je yang ni. Dia macam ni, Acap. Jawapan dia mudah je. Dulu harga roti canai 50 sen sekeping. Sekarang ni RM1.50 sekeping. Dulu begitulah allowance ataupun duit upah sukarelawan tak naik-naik sampai sekarang. Jadi sebab itulah sekarang ni ada keperluan. Memang rendah, Adam. Yalah itu aku cakap. Itu je cakap, mudah je nak nilai. Sekarang kenapa ni dah ada keperluan. Waktu dulu tak tegur? Dan komplain dan juga laporan ataupun jawab soalan kenapa dulu tak dia tegur? macam ni. Isu ni timbul sebab guru pasti itu sendiri buat laporan. Faham tak? Kalau guru pasti itu buat laporan, itu sendiri buat Mahkamah Tinggi, apa keputusan Mahkamah Tinggi? Kronologi berkenaan kes ni. Kalau guru-guru tu tak buat report, tak ada siapa ambil peduli bro.
Faham tak? Kenapa pasti tak tutup kalau langgar undang-undang? Sikit lagi nak tutup lah ni. Ini yang pakcik dia risaukan. Tutup lah kan. Sampai masanya tutup. Kalau tak mau ikut, dia akan tutup. Acap. Jawab soalan. Tak, sekali. Jangan. Relax. Cool. Relax. Sabar. Dah. Kita dah jawab. Soalan tu dah jawab dah yang ni. Sekejap. Kita dah jawab dah soalan tu, tetapi dia kata kita tak jawab soalan. Kita dah jawab soalan. Acap duduk bertenang. Sandar situ. Lepas tu urut jenggot dia. Gosok jenggot dulu. Sama-sama. Saman, conclusionnya aku di sini, dia nak turun dah tu. Tapi dia cuba nak menang. Dia nak pergi kat room dia nanti. Dekat room abang-abang mana. Jawab soalan. Sekejap. Lepas tu dia akan kata, tak jawab soalan. Aku turun. Jawab soalan. Dia ni, dia kata apa? Oh, dia orang tercedok dengan soalan aku. Jawab soalan. Ni, Acap duduk situ. Urut jenggot. Duduk dia. Urut jenggot dulu. Urut jenggot dulu. Okey. Aku masuk sikit yang ni. Berkenaan dengan pasti tadi ni. Aku nak kata gini. Sekejap. Sekarang ni, biar menteri dah ambil alih, JTK dah ambil alih, biar mereka tak. Soalannya, jawapannya begitu. Jawapannya adalah biarkan mereka yang ada kuasa untuk buat kerja mereka. Itu je. Biarkan mereka yang ada kuasa untuk buat kerja mereka. Itu jawapannya. Baik, Pakcik Zubir. Baik, saya ada soalan untuk Pakcik Zubir. Pakcik Zubir. Ya, masuk sikit ni. Sikit. Pakcik Zubir, saya ada soalan. Cakap, bye-bye, malah. Saya ada soalan saya. Dia nak kata yang kita ni tak jawab soalan. Bosan, bye-bye. Bosan. Muka dah kelak dah. Muka dah kelak dah. Bye-bye. Kita dah Bye-bye. Bawa hati yang luka. Bawa hati yang luka. Bye-bye. Sebab apa tau? Sebab apa dia turun tau? Sebab janggut dia dah hancur dah. Dia tak ada benda nak urut dah. Jadi dia kata baik-baik aku turun dah. Daripada janggut aku hancur depan live ni, malu kat orang. Baik aku turun dulu. Betul tak saya kata modus operandi dia apa? Dia akan tanya soalan. Yang kononnya pakcik tak nak jawab soalan dia. Dan dia kata okey, tak menjawab soalan. Saya nak layan. Tak apalah. Biasalah. Kita dah kenal dia lama sangat. Itu yang dia buat. Dah tu sebenarnya yang ni. Aku Koyak dah boleh rabak dah baca sebenarnya. dah. Ya, dia tak tahan dah. Dia nak lari. Dia buat-buat tanya soalan. Lepas tu, mesti pakcik ni tak nak jawab soalan. Dia buat-buat tanya soalan. Yang ni, boleh tak yang ni bagikan sedikit sinopsis dan kronologi taktik si Acap ni? Silakan yang ni. Okay. First of all, bila dia panas pakcik ni, dedahkan Pakcik Zubir, dedahkan berkenaan dengan penipuan PAS yang selama ini buat fitnah sewenang-wenangnya atas nama agama. Dia panas, dia naik. Dia nak divertkan isu sebenarnya. Dia tanya soalan kepada Pakcik Zubir yang tak ada kena-mengena dengan discussion kita. Lepas itu, okey, Pakcik Zubir dah jawab. Aku nampak dia nak spin. Kenapa Pakcik Zubir sendiri yang sebagai orang PAS, pengusaha pasti nak aniaya? Pakcik Zubir dah jawab. Dia still tak terima. Dia ni, yang aku belajar berkenaan dengan dia, kita boleh naikkan dia. Tapi, kita kena firm. Maknanya di sini, dia tanya soalan yang nak mengelirukan pakcik. Pakcik jawab apa pun, dia tak akan setuju apa yang pakcik jawab. Sebab pakcik jawablah apa jawapan sekalipun, dia tak akan setuju. Dia akan spin kot mana pun. Dan aku tadi sebab tu aku tak benarkan dia spin. Dan pakcik nak jawab tadi pun aku tak benarkan. Sebab apa? Sebab alasan dia nak lari. Bila pakcik, okeylah pakcik jawab berkenaan dengan, dia kata infak, pakcik ni infak gini-gini. Lepas tu bila pakcik cakap apa tadi aku lupa dah. Dia nak play victim. Dia kata, aniaya. Inilah satu penganiayaan, tuduhan lah apa. Modus operandi dia akan datang, dia akan tanya soalan. Dan dia akan cakap soalan tu tak menepati dan kita tak menjawab soalan. Kalau kita layan, dia akan ulang, lepas tu dia belah. Tapi sebab kita tak layan, lepas tu dia terpaksa play victim. Kononnya, pakcik dia tuduh saya. Tadi dia dah bunyi pula. Lepas tu kita tak layan juga. Dia terpaksa stay. Sebab itu adalah KPI dia. Kalau dia tak boleh main play victim juga, sebab tu dia urut janggut, dia buka tadi. Betul Saman kata. Dia buka tu, tanda dia koyak. Dia kalau dia tahap buka kamera tu, dia duduk depan kamera, dia nak tunjuk apa? Dia relax. Sebab kalau tak, wala-walaun yang menjadi pujaan hati, wala-walaun ni setan ni yang menjadi pujaan hati walaun, akan nampak, apa ni kalah ni? Kan? Thank you Haji.
Dia akan nampak, setan kalah hari ni. Dia sebelum ni berdegar-degar. Lepas tu dia duduk fikir lah ni. Resah ni, duduk urut dagu. Dari segi psikologi, sesiapa yang semasa dia ni duduk menunggu kalau dia duduk bercakap, dia urut dagu, dia duduk ni, itu orang yang resah gelisah. Kalau orang bercakap duduk kemam bibir, duduk kemam bibir telan air liur, duduk cemuh bibir, itu tandanya dia menipu semasa dia bercakap. Okey. Lepas itu, kalau kita tengok, sebabkan dia ni tak tahan dah nak duduk kena bully dekat room ni, dia nak lari. Bila dia nak lari, dia nak tanya soalan. Dia tunggu, dia sabar. Kata, aku nak tanya soalan ni, aku nak tanya soalan panas ni kat Pakcik Zubir ni. Bila Pakcik Zubir tak menjawab, aku akan kata, tak menjawab soalan. Okey, bye-bye. Terbukti memang betul pun. Pakcik Zubir jawablah apa sekalipun. Walaupun Pakcik Zubir tunjuk dokumen apa pun, dia akan lari juga Pakcik Zubir. Jadi soalan jangan layan itu saja. Setan ni kalau kita tak layan dia tak boleh buat apa kat kita. Betul tak? Betul. Dan aku nak ni